Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan terangkan berkaitan dengan tajuk tingkatan 5 bab 2 iaitu rekod tak lengkap. Okey, so kita tengok. Okey, apa itu rekod tak lengkap? Rekod tak lengkap ni bermaksud okey, awak dah belajar kan masa tingkatan 4 kita ada 8 kitaran. Okey, yang pertama kita ada dokumen sumber, yang kedua kita ada buku catatan pertama, yang ketiga leja, yang keempat imbangan duga, yang kelima pelarasan, yang keenam imbangan duga terselaras, yang ketujuh catatan penutupan, yang ke-8 penyata kewangan. Okey, jadi dia kena lengkap 8 kitaran ni. Okey, tapi bila ada salah satu dia tak buat ni, salah satu ataupun semua dia tak buat, maksudnya dia bermaksud dia adalah perniagaan tidak lengkap. Okey, apa sebab-sebab rekod tak lengkap ni? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, dia tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Okey, apa benda sistem catatan bergu ni? Okey, awak dah belajar masa tingkatan 4, iaitu dia ada dua tempat, iaitu sebelah debit dan juga sebelah kredit. Okey, jadi maksudnya macam ni, bila awak rekod sebelah debit, dia mesti rekod sebelah kredit. Maksudnya bila dia rekod dua-dua, maksudnya dia imbang lah. Kalau awak rekod sebelah debit sahaja, dah berat sebelah. Betul tak? So dia kena imbang, sama. Okey, maksudnya bila dah kena sama, dia kena sebelah debit dan juga sebelah kredit. Okey, so bila dia tidak mengamalkan sistem catatan bergu, bermaksud mungkin dia catat sebelah debit je, ataupun dia catat sebelah kredit sahaja, ataupun dia tak catat langsung. Macam tu. Okey, so kita tengok sebab yang kedua pula. Tiada catatan urus niaga. Maksudnya dia tak catat langsung, dia tak rekod langsung, dia main bayar, dia main terima duit, so dia tak catat apa-apa. Okay, yang ketiga, rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang. Okey, kemungkinan mungkin perniagaan dia rekod. Okey, dia rekod dah semua, tapi tiba-tiba dia banjir ke, ataupun berlakunya kebakaran ke, ataupun berlakunya kecurian ke. So itulah rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang. So dia kena ulang balik, tapi nak ulang balik tu pun dia punya rekod-rekod semua dah tak ada, dah musnah. Okey. Okay, yang terakhir, dokumen sumber niaga tidak disimpan secara sistematik. Apa benda sistematik tu? Maksudnya dia tak teratur lah. Dia tak ikut bulan ke, ataupun dia main bersepah je, main letak mata-rata. Okey, dia tidak disimpan dengan betul. Okey, so nanti bila nak buat rekod, kita cari-cari mana dokumennya. Okey, so bila kita nak rekod sesuatu perakaunan, kita kena simpan dokumen tu, sebab dokumen tu penting, sebab dokumen tu kitaran yang pertama. Kalau tak ada kitaran pertama, macam mana kita nak pergi ke kitaran yang kedua, betul tak? Okey, so dokumen tu penting, kita kena simpan dengan betul, dengan sistematik. Okey, apa kesan-kesan bila awak apakah kesan bila rekod perniagaan tu tidak lengkap? Okey, so yang pertama, kesilapan sukar dikesan di dalam buku perniagaan, penyelewengan boleh berlaku. Okey, so maksudnya dia tak tahu ada yang salah ke, ada yang betul ke, ada duit short ke. Sebab dia main terima duit, dia main bayar duit, tapi dia tak rekod, dia tak tahu betul ke dia bayar ni, terlebih bayar ke tidak. Lepas tu orang dalaman boleh mengambil kesempatan membuat penyelewengan terhadap syarikat dia, terhadap perniagaannya. Okey. Yang kedua, imbangan duga tidak dapat disediakan, tiada sistem catatan bergu. Kan imbangan duga tu kitaran yang keberapa? Kitaran yang keempat. Okey, so bila tak ada yang pertama, kedua, ketiga, tiadalah kitaran yang keempat. Okey. Yang ketiga, perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat. Okey, ini awak dah belajar masa bab 1 minggu lepas. Okey, bila awak tak buat penyata kedudukan kewangan, bila awak tak buat ekor perangan dan untung rugi, awak tak boleh nak bandingkan prestasi perniagaan tu dengan tepat. Nak tahu dia untung ke, dia rugi ke, makin prestasinya makin bagus ke, betul tak? So dia tak boleh bandingkan dengan tepat. Untung atau rugi sukar ditentukan. Yelah, sebab dia tak rekod. Tak tahulah tahun ni dia untung ke, dia rugi ke. Okey, setiap tahun ni makin untung ke, setiap tahun ni dia makin rugi ke. Dia tak boleh tentukan sebab dia tak ada apa-apa rekod terhadap dia punya perakaunan. Okey, yang terakhir, penyata kedudukan kewangan sukar dilakukan. Yelah, sebab tak ada rekod daripada awal. Sebab penyata kedudukan kewangan ni kan kitaran yang terakhir, iaitu penyata kewangan
So bila tiada, maknanya bila tak lengkap kitaran yang kitaran sebelumnya, tak dapatlah kita nak buat penyata kedudukan kewangan yang terakhir. Okey, itu kesan-kesannya. Okey, bila sesuatu perniagaan tu rekodnya tidak lengkap, dia ada cara macam mana dia nak mencari untung atau rugi. Okey, so dengan kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. So kita tengok dahulu kaedah perbandingan ni macam mana. Okey, dan nama pun kaedah perbandingan. So dia membandingkan modal awal dengan modal akhir. Macam mana nak bandingkan tu? Dengan menggunakan rumus modal awal tambah untung bersih tolak ambilan sama dengan modal akhir. Kat mana awak pernah jumpa ni? Kita tengok. Okey, awak pernah jumpa ni. Okey, ni rumus ni awak pernah jumpa tau. Ingat tak ni? Ikuti pemilik. Modal awal tambah untung bersih. Kemudian awak tolak ambilan. Lepas tu akhir ni apa? Inilah modal akhir. Inilah dia. Dekat mana? Dekat PKK, iaitu penyata kedudukan kewangan. Okey. So dengan cara rumus ni kita boleh cari untung bersih. Kemudian dia tidak melibatkan jualan dan belian. Okey, so nanti kita tengoklah macam mana. Tak ada jualan, tak ada belian, kita nak cari untung atau rugi dia ni. Okey, nanti kita tengok. Okey, so caranya dengan sediakan penyata kedudukan kewangan sahaja. Dia tak kena buat pun ekor perdagangan dan untung rugi ni. Okey. Kalau kaedah analisis ni pula, kita nak kena cari jualan dan belian dan lain-lain hasil dan belanja. Nampak beza kan kaedah perbandingan analisis ni? Okey. Untuk kaedah analisis, awak kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan juga sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey. Maklumat yang perlu ada dalam kaedah perbandingan ni adalah yang paling minima yang awak kena ada iaitu aset dan juga liability. Macam mana dua-dua akaun ni kita boleh cari untung atau rugi? Sebab bila aset tolak liability kita akan dapat apa? Kita akan dapat modal. Ini rumusnya. Okey, modal awal tambah untung bersih sama dengan modal akhir. Dia sama tadi yang macam rumus yang sebelum tadi yang cikgu cakap tu dalam ikuti pemilik. Okey, so ini rumus asalnya iaitu modal awal tambah untung bersih sama dengan modal akhir. Jadi bila kita nak cari untung bersih, dia kan awak nampak tak? Ini dah macam persamaan linear. So bila kita nak cari untung bersih, macam mana kita nak ubah dia punya rumus ni? Dia akan jadi untung bersih sama dengan apa dia? Modal akhir tolak modal awal. Kan? Betul tak? Awak punya matematik awak A+ kan? Okey. So macam mana nak cari modal akhir iaitu aset akhir tolak liability akhir. Manakala untuk modal awal, aset awal tolak liability awal. Apa benda akhir dengan awal ni? Akhirnya bermaksud 31 hari bulan. Hujung bulan. Okey. Kalau untuk aset awal ni 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan. Itu soalan. Okey. Soalan ini daripada buku teks muka surat 39. Okay, maklumat berikut diperoleh daripada seorang peniaga runcit. Encik Salim yang tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Okay, so dia ada aset, liability awal dan juga akhir. Okay, nampak ni 1 Januari dan juga 31 Disember. Hitung untung bersih perniagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2022. Okay, tu. Cikgu dah bulatkan kat situ. Itu adalah akhirnya, maklumat yang terakhir. Itu maklumat awal. Okey, apa tadi? Untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Okey, so ingat ni untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. So mula-mula awak cari dulu modal akhir iaitu aset akhir tolak liability akhir. Okey, so tengok kat sini lah. Cuba tengok kat sini. Kan ni 31 Disember datangnya daripada sini. Okey, yang ini liability akhir datangnya daripada sini. So kita tolakkan sahaja dua-dua ni. So dapatlah 14,000.
Untuk modal awal pula, sama, aset awal tolak liability awal. So, kita ambil ni, 24,000 tolakkan dengan 16,000. So, kita dapat kat sini 8,000. Okey, jadi bila kita dah dapat modal akhir dan juga modal awal, so kita tolakkanlah modal akhir tolak modal awal. 14,000 tolak 8,000 dapat kat sini. Okey, kat sini cikgu typo. Ini dia adalah 16, jawapannya adalah 6,000. Okey, 14 tolak 8, 6,000. Okay, itu sahaja. Nampak mudah je kan? Untuk bentuk ni. Bentuk ni. Okey, bentuk ni. Okey. Cikgu dah terpadam So, sini tadi. Sini dia akan jadi 8,000. Okey, so kita tengok macam mana kita nak buat modal awal. Okey, so langkah pertama cari modal akhir, kemudian cari modal awal, kemudian cari maklumat tentang ambilan. Itu dia kat bawah ni ambilan, iaitu 3,900. Itu dia. Kemudian modal tambahan iaitu 1,000. Okey, so kita kira penyata mengenai modal awal. Okey, so awak kena buat bentuk macam ni sebab soalan ni minta penyata. So awak kena buat bentuk macam ni. Okey. So kita tengok yang pertama, kita tengok satu hari bulan sebab soalan ni minta modal awal. Modal awal. So kita tengok satu hari bulan ni. Okey, apa benda nak cari modal awal? Macam mana nak cari modal awal tadi? Apa rumusnya? Aset tolak liability. Okey, so awak kena labelkan mana satu aset, mana satu liability. So kita tengok lengkapan. Lengkapan aset ke liability? Aset. So kita masukkan lengkapan 7,000. Okey, tadi kenapa tadi kita cakap 8,000? 8,000 tu akhir. Akhir. Kalau awal dia masih lagi 7,000. Okey, EBT. EBT aset ke liability? Aset. So kita masukkan. Kemudian bank. Aset ke liability? Aset. So masukkan. Inventory. Aset. Masukkan lagi. Kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran. Apa tu? Aset ke liability? Liability. So kita masukkan dekat liability. 570. Kemudian promosi prabayar tu tak payah tengok lah sebab dia tak ada angka. So terus tengok kat tunai. Okey, tunai aset. So masukkan lagi dekat aset. So 790. Kemudian yang terakhir akaun belum bayar 13,750. Okey, so masukkan dekat liability. Kemudian dah masukkan semua, baru jumlahkan. Jumlahkan aset, jumlahkan liability. Kemudian nak buat apa? Tolakkan. Baru dapat 49,040. Apa benda ni? Modal pada 1 Januari 2020. Okey, wajib tulis. Wajib tulis, okey. Modal apa? Modal 1 hari bulan. Okey, modal akhir pula. Okey, buat cara yang sama sebab soalan ni minta penyata. Okey, sama juga. Okey, kita tengok yang 31 hari bulan. Aset tolak liability. Okey, lengkapan. Tadi kan kita dah kira 7,000 tambah 1,000 dapat 8,000. Kemudian EBT. EBT aset. Okey, masukkan 17,500. Bank. Aset juga. So, masukkan. Inventory. Aset juga. So, masukkan lagi. Kemudian kadar bayaran belum bayar. Tak payah tengok sebab tak ada angka. Promosi prabayar pula. Apa promosi prabayar? Apa dia? Aset ke liability? Aset. Okey. So aset, so masukkan dekat aset dia 350. Kemudian tunai, okey, tunai aset, masukkan lagi. Kemudian yang terakhir akaun belum bayar, dia adalah liability. So kita masukkan kat ruang liability. Okey, lepas tu kita jumlahkan dia. Okey, so jumlah aset dia 76,740. Kemudian kita tolakkan dengan liability. Dapatlah 67,200. So, apa kita punya butiran 67,200 ni? Modal pada 31 Disember 2020.
So kita dah ada dua dah ni. Modal awal dan modal akhir. Apa lagi soalan dia suruh buat? Penyata untung. Okay. So inilah penyatanya. Awak kena buat bentuk penyata. Begini. Okey. So masukkanlah modal akhir kita tadi berapa? 67,200. Tambahkan dengan ambilan 3,900. Kemudian kita tolakkan modal tambahan kita. Berapa tadi modal tambahan? Tengok balik. 1,000. Okey, modal awal kita tadi 49,040. Kemudian jumlahkan dia. Okey, jumlahkan dapat 50,040. Kemudian kita tolakkan. Dapatlah 21,060. Okey. Kalau awak dapat positif, ni kan 21,060 ni kan positif. Bila positif, untung bersih. Kalau awak dapat negatif apa? Rugi bersih. Okey, mudah saja. Okey, so lagi satu. Penyata kedudukan kewangan. Ingat lagi tak nak buat penyata kedudukan kewangan ni? PKK. Lupalah tu. Okey, so kita tengok lagi. Okey, ni bentuknya. Okey, apa atas sekali? Apa? Aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa. Jom kita tengok dulu. Lengkapannya apa? Aset ke liability? Aset ABT, aset bank, aset inventory, aset kadar bayar belum bayar. Tak adalah sebab dia tak ada angka kat sini kan. Promosi prabayar. Apa? Belanja prabayar. Aset tunai, aset EBB, liability. Okay, so kita masukkan lengkapan kita tadi. Lengkapan tadi berapa? Ambil yang baru 8,000. Okey, kemudian kita masukkan pula aset semasa. EBT 17,500, bank 6,200, inventory akhir 43,260, promosi prabayar 350, tunai 1,430. Kemudian jumlahkan dia. Okey, kemudian masukkan pula liability semasa, iaitu akaun belum bayar, iaitu 9,540. So kita tolakkan, dapat apa ni? Apa butiran 59,200 ni? Modal kerja. Ini wajib tulis. Okey, nak buat apa ni? Nak buat apa lengkapan dengan modal kerja ni? Ini dengan ni nak buat apa? Tambah ke tolak? Tambah. Okey, so dapat 67,200. Okey, dah siap ke? Belum. Kan kita ada lagi satu bahagian bawah, iaitu equity pemilik. Okey. So, apa sekali? Modal awal. So, modal awal kita tadi 49,040. Tengok tadi yang soalan A dengan B tadi tu. Okey, so cikgu sambung tepi sebab tak muat. Okey, kemudian tambahkan modal tambahan, iaitu 1,000. Jumlahkan. Okey, kita dapat 50,040. Tambah untung bersih. Untung bersih tadi dekat soalan C tadi tu. Tengok untung bersih awak berapa? 21,060. Kemudian tambahkan, kemudian tolakkan dengan ambilan, iaitu 3,900. Dapatlah 67,200. Ini kita ni apa? Modal akhir. Okey, nak tulis boleh? Tu keluar. Modal akhir. Dah siap. Boleh? Tak apa, boleh susun seluruh. Senang je kan? Apa nak cari modal tadi? Aset tolak liability. Okey, so kita pun dah tengok macam mana nak buat kaedah perbandingan. Okey, so ini latihannya, 4 latihan. So boleh buat dan boleh hantar di grup Google Classroom. Okey, so sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.